نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Perhatikanlah awan tebal yang gelap, bagaimana anda melihatnya terkumpul di udara yang bersih tanpa mengandung kotoran. Jadi untuk sambungan kita ini, Imam Al-Ghazali rahimahullah mengajak kita untuk merenung awan. Jadi kata dia, perhatikanlah awan yang tebal yang gelap. Perhatikanlah awan yang tebal. Fata'ammal as-sahab al-kathifa al-muzlim. Perhatikanlah awan tebal yang gelap. Yang ketika mendung lah. Ketika mendung ataupun ketika awan itu hampir menurunkan hujan, maka dia menjadi gelap. Bagaimana anda melihatnya terkumpul di udara yang bersih tanpa mengandung kotoran. Bagaimana Allah menciptakannya jika dia suka dan kapan dia suka. Sekalipun sangat ringan, tetapi membawa air yang banyak dan menahannya di udara langit sampai Allah mengizinkan pengiriman air dan membagi curahan. Di awan ini akan terus tertahan di langit sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan untuk menurunkan hujan dan mencurahkan air di tempat-tempat yang dikehendaki olehnya. Setiap curahan sesuai dengan ukuran yang dikehendaki Allah dan dalam bentuk yang diinginkannya. Sehingga anda melihat awan mengguyur air. Terjemahan kepada yarushul ma' yang menyiramkan. Sehingga anda melihat awan menyiramkan air ke suatu wilayah dan mengirim beberapa tetesan yang terputus-putus tanpa bersentuhan antara satu tetes dengan tetesan yang lain. Jadi kita perhatikan takdir Allah SWT ini, kebesaran Allah. Hujan yang turun daripada langit, dia tidak bentuk macam curahan air daripada gelas ataupun daripada cerek dan sebagainya. Iaitu dalam bentuk curahan yang berterusan. Tapi dia bentuk tetesan demi tetesan. Tetesan demi tetesan. Dan terputus-putus. Dan di antara setiap tetesan tidak ada sentuhan pun. Itu yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali. Jadi sudah tentu ada hikmah yang di situ. Tanpa bersentuhan antara satu tetes dengan tetes yang lain, bahkan setiap tetes turun di jalan yang telah ditentukan tanpa meleset sedikit pun. Jadi setiap tetesan itu, kata Imam Al-Ghazali, Allah telah mentakdirkan di mana dia perlu turun. Di mana dia perlu turun. Sampai tanah tertentu. Dia akan sampai di tanah tertentu hanya mendapatkan beberapa, sehingga tanah tertentu hanya mendapatkan beberapa tetes hujan sahaja. Jadi itu semua dengan takdir Allah. Ada tempat yang ditimpa dengan berjuta-juta tetesan hujan. Dan ada ketika kita melihat hujan bubuk, dia panggil hujan yang tidak mencurah, hujan yang sedikit. Itu semua bergantung pada takdir Allah. Tidak ada yang berlaku dengan begitu saja. Ada ketetapan yang mendahului setiap kejadian di alam ini, termasuk hujan, sama ada lebat ataupun sederhana ataupun hujan hujan
dan sedikit. Sekiranya generasi terdahulu dan generasi terkemudian bersatu untuk mengetahui jumlah air hujan yang turun di satu negeri atau di satu desa, pasti tidak akan mampu melakukannya. Kerana tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali yang menciptakannya. Jadi kalau manusia nak hitung berapa hujan yang yang telah dia panggil apa? Yang berapa hujan yang telah turun melimpahi bumi, nescaya mereka tak akan mampu untuk menghitungnya. Semua itu merupakan kurniaan dari Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Kuasa. Perkasaan dari Tuhan yang Maha Mencipta lagi Maha Perkasa. Tidak seorang pun dari makhluknya yang bersekutu atau berandil padanya. Terjemahan pada wala madkhal. Ma li ahadin minal khalq bihi syirkun wala madkhal. Jadi dalam ciptaan-ciptaan Allah termasuk hujan-hujan yang turun ini yang melimpahi bumi yang tidak dapat dihitung oleh manusia, berapa galen, berapa liter jumlah hujan yang telah turun menyembah bumi, hanya Allah Ta'ala saja mengetahui. Dan semua kejadian Allah termasuk hujan-hujan tadi ini, hanya Allah saja yang menciptanya. Tidak seorang pun dari makhluk yang bersekutu dalam penciptaan itu, wala madkhal, dan tidak ada sumbangan. Yang tidak ada makhluk pun yang memberi sumbangan dalam ciptaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala saja yang melakukan. Bahkan tidak ada pilihan bagi kaum mukminin kecuali harus menyerah dan tunduk di bawah kemuliaan dan keagungannya. Maka tidak ada alasan lagi bagi seorang yang ingin beriman kepada Allah, melainkan dia akan tunduk dan beriman kepada Allah SWT dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebab itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan fa'budhu wa tawakkal 'alaihi. Maka sembahlah dia wa tawakkal 'alaihi, dan bertawakallah kepadanya. Seandainya dikatakan kepadanya, orang yang bodoh menyatakan bahawa air hujan turun kerana ia berat sesuai dengan tabiatnya. Jadi dia kata, tak perlu kita nak merujuk kepada Tuhan untuk kita memahami fenomena alam ini, kerana dia berlaku secara natural, berlaku secara tabi'i. Air hujan, benda apabila dia berat, dia akan turun ke bawah. Bukan kerana Tuhan yang mentakdirkan turunnya itu, kerana dia memang tabiat begitu. Kalau dia dah berat, bila dah awan itu, titisan air itu, dia ringan, malam matahari memanaskan dia menjadi titisan air, uap, proses pengeluapan dia panggil. Jadi menjadi uap, maka dia naik ke atas. Kemudian dia berhimpun kembali, menjadi berat, dia akan turun ke bawah. Itu dia kata proses alami, proses secara tabi'i. Maka Imam Al-Ghazali rahimahullah memberi jawapan bagi orang yang kata dia, pertama orang begitu, yang fikir begitu, dia adalah orang yang bodoh. Orang yang bodoh menyatakan bahawa air hujan turun bukan kerana kuasa Allah, tapi kerana ia berat. Sesuai dengan tabiatnya, tidak ada sebab lain. Ia mengira bahawa hal itu merupakan pengetahuan yang ditemukan dan banggakan. Jadi macam ahli-ahli sains barat hari inilah, bila dia kaji dan dia menemui peraturan ataupun undang-undang yang melatari ataupun yang tersirat di sebalik kejadian-kejadian alam ini, dia seolah-olah merasakan dia telah menemui.
Dia telah menemui yang sebenar. Dia telah menemui, dia kata alam ini bukan tercetus dengan Tuhan, dengan ciptaan Tuhan tidak, tapi dengan Big Bang, dengan letusan besar. Jadi dia menemui. Jadi kata Imam Ghazali, dia mengira bahawa hal itu merupakan pengetahuan yang ditemukannya dan membanggakan. Tapi bila kita bersoalkan, siapa yang mentakdirkan berlakunya Big Bang itu? Letusan besar itu siapa yang menentukan? Itu juga berat, air apabila berat turun ke bumi. Jadi siapa yang menentukan peraturan itu? Peraturan dipanggil graviti yang beruntun apa saja untuk turun ke bumi, untuk jatuh ke bumi. Setiap benda yang dilemparkan ke langit semuanya akan jatuh semula kerana adanya graviti. Jadi siapa yang menentukan graviti itu? Itu dia terlupa untuk tanya. Kadang-kadang dia terfikir, tapi oleh kerana dia sombong, dia kata. Yang sombong mengaku kalah. Jadi sebab itu kafir itu, istilah kafir itu adalah menutup. Menutup. Kerana itu dalam Quran, para petani dalam bahasa Arab disebut juga dengan al-kuffar. Jadi al-kufru, kenapa orang kafir itu dinamakan dengan digunakan istilah kufur. Kufur adalah menutup. Para petani dinamakan juga al-kuffar. A'jabal kuffar wa nabatu. Dalam surah Al-Hadid ayat 20. Allah menyebutkan kama sali ghaithin a'jabal kuffar wa nabatuhu. Summa yahiju fatarahu musfarran. Jadi kerana para petani ni, bila dia nak menanam biji benih, dia akan lubangkan. Dia akan lubangkan tanah, kemudian dia masukkan biji benih, kemudian dia akan tutup. Dia akan tutup. Jadi para petani ni, dia sentiasa melakukan proses penutupan biji benih. Jadi sebab itu disebut dengan para petani ni sebagai al-kufar, bukan makna al-kafirin. Al-kufar ni makna orang yang menutup. Jadi sama juga orang kafir. Kenapa dia namakan kafir? Kerana dia menutup fitrah. Dia menghalang fitrah dia daripada mengenali Tuhan. Di antara faktor yang dia menutup fitrah itu adalah kesombongan. Kesombongan dia untuk menerima kebenaran. Wallahu a'lam. Jadi ia mengira bahawa hal itu merupakan pengetahuan yang ditemukannya dan membanggakan. Seandainya dikatakan kepadanya, apa arti tabiat? Dan apa yang menciptakannya? Menciptakan tabiat. Siapakah yang menciptakan air bertabiat berat? Apakah ia menaikkan air yang ada di bawah pohon ke hujung dahan padahal ia bertabiat berat? Jadi Imam Ghazali tanya, jika sekiranya semua yang berat akan turun, kamu kata turunnya hujan bukan kuasa Allah, kerana tabiat air itu sendiri, bila dia ringan dia akan naik. Jadi uap ringan dia akan naik ke atas, membentuk awan. Kemudian bila dia berat, uap-uap itu dicantum berat, maka dia akan turun ke bumi dengan sebab berat, bukan dengan sebab Tuhan. Jadi Imam
Ghazali tanya, sekarang ni kamu kata air bertabiat berat. Okey. Kamu lupa untuk bertanya tabiat itu apa dia dan siapa yang mencipta tabiat. Itu satu. Yang kedua, Imam Ghazali menyebutkan bagaimana pula air yang kamu kata berat itu, macam mana boleh naik dari bawah pohon ke hujung dahan. Kita sedia maklumlah, bila pokok ini dia menyedut air, dia akan melalui pohon, kemudian dahan, naik sampai ke ujung, sampai ke daun. Cuba tuan-tuan bayangkan pokok kelapa. Pokok kelapa yang tingginya mungkin dalam 20 hasta, 30 hasta kita kata. Bahkan ada yang sampai 10 meter lebih mungkin. Tapi macam mana boleh ada air dalam buah kelapa? Kalau kita lah ini, kalau kita yang tinggal di bangunan tingkat yang kelima, yang keenam, kalau dia tidak gunakan pam, air tak akan naik. Tapi pokok kelapa, cuba bayangkan, di mana pamnya tu, sehingga dia boleh naik. Dan juga air yang berada dalam kelapa itu di antara air yang berkualiti. Bukan saja bersihnya, tapi dengan zatnya, dipanggil dengan bahan-bahan diperlukan oleh tubuh dan sebagainya. Jadi Imam Ghazali persoalkan itu. Apa arti tabiat dan apa yang menciptakan tabiat itu? Siapa yang menciptakan air yang bertabiat berat? Apakah yang menaikkan air yang ada di bawah pohon ke hujung dahan, padahal ia bertabiat berat? Bagaimana air itu jatuh ke bawah lalu naik ke atas di dalam pohon sedikit demi sedikit? Mana air hujan turun ke bawah kemudian naik semula ke pohon, ke dahan, ke daun di pohon. Bagaimana air itu jatuh ke bawah melalui hujan lalu naik ke atas di dalam pohon sedikit demi sedikit dengan tidak terlihat sehingga menyebar ke seluruh ujung daun lalu memasuk makanan kepada setiap bahagian dari setiap daun. Mana air yang mengalir ke dalam pohon itu bawa makanan. Kemudian dari urat besar dan panjang di sepanjang daun tersebut tersebar urat-urat kecil, seolah-olah yang besar itu sungai dan apa yang bercabang darinya itu adalah sungai-sungai kecil. Kemudian dari sungai-sungai kecil itu menjadi aliran yang lebih kecil darinya. Kemudian tersebar darinya berbagai garis-garis jaringan laba-laba, ibarat jaringan laba-laba. Jadi seolah-olah dalam pokok itu ada sungai besar, ada sungai kecil. Kemudian di penghujung itu ada jaringan-jaringan yang sangat halus, seumpama jaringan sarang laba-laba yang lembut, yang tidak bisa dilihat oleh mata sehingga menyebar ke semua lebaran daun. Lalu air itu sampai ke dalamnya, ke seluruh bahagian daun untuk memberikan makanan, menumbuhkan dan menghiasinya agar tetap segar dan hijau. Jadi di sebalik kehijauan daun-daun itu ada dipanggil urat-urat yang sangat seni yang diciptakan Allah dalam daun itu. Kalau kita tengok dengan kanta pembesar, kita akan dapati, kata Imam Ghazali, dalam daun itu ada sungai besar, kemudian memecah menjadi sungai-sungai kecil, kemudian menjadi lagi, dipanggil ada lebih kecil lagi, jaringan-jaringan yang ibarat dipanggil jaringan sarang laba-laba yang begitu kompleks, yang sangat seni. Jadi kita kagumlah dengan Imam Ghazali. Dia memerhati, dipanggil. Orang dulu memerhati sains. Tapi orang hari ini sudah tidak ada lagi begitu. Sebab itu kita mensyurkan bahawa kitab Ihya Ulumuddin yang kita baca ini adalah mustakhlas, ini ringkasan. Kitab Ihya Ulumuddin ini bila dibaca akan menjadikan kita ini bukan hanya dipanggil orang yang bergelumang dan bergulat dengan buku saja. Kerana kita perhatikan Imam Ghazali ini, dia sampai satu ketika dia turun ke lapangan, hidup bersama dengan fakir miskin yang sebelumnya dia hidup di Baghdad
Di Baghdad ni dia hidup dalam istana, dia hidup dalam perpustakaan. Dan dia hidup bersama dengan hanya penuntut-penuntut ilmu. Dan dia menjadi orang panggil apa, pensyarah di Nizamiyah dan sebagainya. Dan dia berhenti. Dia, ramai orang kata dia bersuluk. Bersuluk ni seolah-olah bertanpa, duduk dalam bilik beribadat. Tidak. Bacalah sejarah Imam Ghazali. Ada masa-masa saja dia bertafak, dia bersuluk. Ada masa dia keluar belajar, mengaji. Ada masa dia bersama dengan fakir, miskin, yang dia menulis. Dan kalau sebelum-sebelumnya dia menulis usul fiqh, dan dia menulis tentang fiqh, al-wajiz, al-wasit, al-khulasah, dia tak ada al-khulasah. Kemudian al-basit, al-wasit, dia tulis. Itu semua dia panggil teori-teori. Tapi Ihya Ulumuddin ini, kita melihat dia adalah kitab lapangan. Ada ketika dia menulis tentang perniagaan. Ada ketika dia menulis tentang apa ni, contoh tafakur merhati alam. Ada ketika dia menulis tentang masalah-masalah pemerintahan dan sebagainya. Sebab itu sehingga akan ada tesis-tesis jurnal-jurnal yang mengupas teori wang menurut Imam Ghazali. Ya, teori wang. Yang disebut tentang dinar. Sepatutnya fungsi mata wang tu apa dia. Jadi sangat selari. Ataupun orang panggil apa, pemikirannya sangat terkehadapan. Dan berbanding dengan pandangan-pandangan ekonomi orang pada orang hari ini. Itu menunjukkan bahawasanya dia memahami masalah ekonomi. Seharusnya ekonomi itu, wang itu sepatutnya bagaimana sepatutnya wang itu. Sebab itu Imam Ghazali dalam teorinya wang tidak boleh diperdagangkan. Wang ini adalah kekal sebagai alat pengukur. Dan dia tidak boleh dijadikan sebagai dipanggil barang. Wang ini tidak boleh menjadi barang. Itu di antaranya boleh dirujuk semula. Dia menunjukkan bahawa Imam Ghazali ini dia bukan hidup dalam perpustakaan saja, tapi dia adalah orang yang hidup di lapangan. Menulis, menghurai berdasarkan pada lapangan. Kita tengok apa yang dihurai ini pun detail. Menunjukkan dia memerhati ataupun dia membaca penemuan-penemuan sains pada zaman dia. Tapi kita perhatikan ustaz pada hari ini dah tidak ambil tahu dah masalah sains, masalah geografi. Imam Ibn Katsir menulis Bidayah min Nihayah, sejarah dulu zaman dia, sehingga berhenti 3 tahun sebelum dia wafat. Kitab Bidayah min Nihayah itu berhenti 3 tahun dia mencatat sejarah, termasuk pada zaman dia 3 tahun atau 4 tahun sebelum dia meninggal. Kalau tak silap begitulah. Dan orang dulu, Imam Ibn Khaldun, dia menguraikan dari segi turun naik kerajaan dan pemerintahan. Kenapa Allah mentakdirkan berlakunya kerajaan beraja. Walaupun kerajaan beraja ini dari segi siasahnya agak tidak menepati dipanggil kehendak Rasulullah sendiri yang lebih dekat dari segi pengangkatan khalifah itu dengan syura, bukan lebih syura, masyura, dan lebih dekat dengan demokrasi. Tapi kenapa berlaku takdir Allah, berlakunya sistem raja itu yang bertahan sampai ribuan tahun, 1000 tahun lebih? Itu ada kupasan-kupasan, ada alasan-alasan yang dikemukakan oleh Imam Ibn Khaldun. Tapi kitab Muqaddimah ni tidak ada yang baca. Tidak ada orang agama, ustaz yang berminat untuk mengupas, untuk membaca. Sebaliknya, semua orang nak baca apa yang dipanggil apa, yang tekah pun mana dihurai, dicedok semula dipanggil, yang lama-lama tidak dikembangkan, masalah baru tidak dikembangkan dalam masyarakat. Jadi menyebabkan beku lah. Kupasan-kupasan itu tidak real, beku, tidak realistik.
tidak berpijak di bumi nyata. Demikian pula kepada semua bahagian buah-buahan. Jika air bergerak berdasarkan tabiatnya ke bawah, maka mengapa ia bergerak ke atas? Kalau betul lah kamu kata, hujan turun bukan kuasa Allah, tapi kerana air itu memang berat, dia akan turunlah ke bawah. Jadi sekarang apa jawapan kamu pula? Air yang dibawa naik oleh pokok, menyebar sehingga ke daun-daun, ke dahan-dahan, ke ranting-ranting sehingga ke daun, sehingga sampai kepada buah dan sebagainya. Jadi ini dah menyanggah dia panggil. Kamu kata yang berat akan turun ke bawah, ini bagaimana pula air itu naik ke atas dan sebagainya. Jadi itu kuasa yang mana pula yang itu. Jadi sebab itu Imam Al-Ghazali mengajak kita untuk berfikir, merenung, bertafakur. Jika ia bergerak berdasarkan tabiatnya ke bawah, maka mengapa ia bergerak ke atas? Ini sebab pada pokok-pokok itu. Jika hal itu terjadi kan tarikan graviti, lalu apa yang menundukkan graviti tersebut? Dalam bahasa Arab disebut dengan tabi jazbin, jazbin, mana tarikan. Diterjemahkan graviti. Jika berlaku tarikan, sebab ada kuasa yang menarik ke atas, maka kamu kena tanya, macam mana terjadinya tarikan itu? Siapa yang menundukkan pokok itu pula? Dia mesti akur dengan tabiat graviti itu pula. Jika akhirnya kembali kepada pencipta langit dan bumi, Tuhan yang maha perkasa, yang maha merajai, lalu mengapa tidak dikembalikan kepadanya sejak awal proses? Jadi kalau kamu jawab berlaku tarikan itu kerana Tuhan. Tuhan yang mentakdirkan dengan adanya kuasa graviti itu, ketarikan itu, maka air itu boleh ditarik. Pokok dapat menarik air itu naik ke atas. Maka kata Imam Ghazali, kalau begitulah, daripada awal lagi, daripada ciptaan air itu sendiri, ciptaan hujan itu sendiri, awan itu sendiri, maka akuilah bahwasanya itu juga adalah berlaku dengan kuasa daripada Tuhan. Yang maha perkasa, yang maha merajai, mana dialah yang raja, yang segala yang berlaku di alam ini semuanya tertakluk dengan kehendak dia. Akhir orang yang bodoh merupakan awal orang yang berakal. Mana orang yang bodoh ini, kalau dia akhir orang yang bodoh merupakan awal bagi orang yang berakal. Mana orang itu bila dia berakhir kebodohan dia, maka dia mulalah menjadi orang yang berakal. Tapi kalau dia membiarkan dirinya berada dalam kebodohan terus menerus, maka dia selama-lamanya tidak akan menjadi orang yang berakal. Itu ungkapan Imam Ghazali. Dalam bahasa Arabnya dia kata, nihayatul jahil bidayatul aqil. Pengakhiran bagi orang jahil itu ialah permulaan untuk dia menjadi orang berakal. Hamka pula dia sebut, dia kata penghujung akal itu adalah permulaan agama. Dalam satu tulisan dia. Penghujung akal baru permulaan agama. Sebab itu bila akal berfikir, akhirnya akal tetap akan memutuskan bahawasanya alamnya ada pencipta. Tapi bagi agama itu baru permulaan saja. Awaludi ma'rifatullah. Awal agama adalah mengenal Allah. Mana bila manusia dah sampai kepada alam ni ada Tuhan. Itu baru permulaan. Kerana bila setelah kita mengesahkan Tuhan ni ada, maka kita kena tanya, kenapa Tuhan menjadikan kita? Kenapa Tuhan menjadikan kita? Jadi jawapan itu hanya adalah agama saja. Tak boleh nak capai dengan akal. Jadi sebab itu ramai yang kita perhatikan dalam sejarah kemajuan ilmu, bagi contohnya tokoh-tokoh Socrates, Plato dan Aristotle dan sebagainya. Mereka ni merupakan sosok tubuh yang mengaku Tuhan. Tapi oleh kerana mungkinlah wahyu belum, mereka hidup bukan pada zaman kedatangan Rasul, menyebabkan mereka tidak beribadat. Mereka tidak tahu Tuhan nama apa. Mereka hanya
menyatakan bahawasanya pencipta alam ini adalah dia pemilik akal yang besar. Sebab penciptaan itu relate dengan akal. Hanya orang berakal saja yang boleh mencipta, boleh merangka, boleh melakar. Jadi bagi mereka, pencipta ni, alam ni, dia mesti memiliki akal yang sangat hebat. Ya. Ataupun dia induk kepada, dia panggil akal yang induk. Tapi Islam telah pun menceritakan bahawa Tuhan yang menciptakan, yang telah diakui oleh fitrah kamu oleh akal itu, namanya Allah. Dia sahaja Tuhan yang Esa. Dan dia mengendaki manusia ini untuk beribadat kepada dia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku menjadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Jadi Imam Ghazali kata, penghujung kejahilan adalah akal. Orang itu bila dia berusaha membuang kejahilan, maka itulah titik mula dia menjadi orang yang berakal. Jadi dia pun berfikir, akhirnya bertemu dengan Tuhan. Kata hamka, penghujung akal baru permulaan bagi agama. Penghujung akal baru permulaan bagi agama. Jadi kalau manusia menolak agama, dia ingin memikirkan tentang ketuhanan dengan akalnya semata-mata, seumpama ahli-ahli falsafah dulu, dia hanya akan mampu untuk mencapai awal agama saja. Awal agama saja. Iaitu menyedari kehadiran Tuhan. Padahal dalam hadis pun Nabi sebut, Nabi kata, Ra'sul amri, ala adullukum ala ra'sil amri, wa amuduhu wa zirwatu sanami. Wahai Muaz, maukah aku nak tunjukkan kepada kamu pokok urusan agama ini. Kemudian tiang urusan agama ini dan kemuncak kepada agama ini. Lalu Nabi pun menjelaskan Ra'sul amri al-Islam. Pokok bagi agama ni adalah Islam. Sebagai ulama kata itu. Maksudnya adalah la ilaha illallah. Kau masuk Islam. Itu permulaan dia. Tiangnya adalah sembahyang. Dan zirwatu sanami, kemuncaknya adalah jihad. Jadi kalau orang tu dia tak mau terima agama, mungkinlah dia akan sampai kepada mengenal Tuhan. Tuhan yang ada. Dan alam ini, latar belakang pada alam ini, sebalik alam ini adalah Tuhan yang menciptanya, yang hebat. Tapi dia belum tak sembahyang. Dan dia tak akan sampai kepada jihad. Dan dia tak akan boleh masuk syurga lah. Cuma dia cerdik je lah. Maknanya dia lebih cerdik daripada orang yang bodoh. Orang yang bodoh yang menafikan Tuhan. Dia makna dia cerdik. Ada kecerdikan. Tapi dia belum mencapai kemuncak ilmu di mana yang hanya boleh dicapai apabila manusia menimba ilmu wahyu daripada Rasul yang diutuskan oleh Allah untuk menyampaikan kepada manusia. Di antara tanda-tanda kekuasaannya lagi adalah kerajaan langit dan juga berbagai galaksi yang ada padanya. Pada langit. Ia adalah tanda kekuasaan terbesar. Siapa yang mendapatkan semua keajaiban bumi tetapi tidak mendapatkan keajaiban langit, sesungguhnya ia belum mendapatkan apa-apa ilmu. Jadi Imam Ghazali bagi dia, keajaiban Allah Ta'ala, ciptaan Allah yang paling hebat adalah di langit. Di langit. InsyaAllah nanti kita akan baca lagi lah. Sambungan lagi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Jumpa lagi insyaAllah. InsyaAllah.